Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Topik perbincangan bagi video kali ini adalah berkaitan dengan sistem ekonomi, di mana terdapat 3 perkara yang akan dibincangkan. Yang pertama, sistem ekonomi konvensional. Yang kedua, campuran kerajaan dalam ekonomi. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Baiklah, kita akan teruskan dengan sistem ekonomi konvensional. Terdapat 3. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis ataupun disebut sebagai sistem ekonomi pasaran bebas ataupun kadang disebut sebagai laissez-faire. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis ataupun disebut sebagai perancangan pusat ataupun kadang juga adalah sistem ekonomi komunis. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, di mana contoh sistem ekonomi kapitalis adalah Amerika Syarikat. Sistem ekonomi sosialis contohnya Korea Utara dan Malaysia mengamalkan sistem ekonomi campuran. Okey, yang pertama, sistem ekonomi kapitalis merupakan satu sistem di mana mekanisme harga dengan tanpa campuran kerajaan membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi. Manakala bagi sistem ekonomi sosialis, kerajaan akan menentukan semua keputusan ekonomi bagi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Manakala bagi sistem ekonomi campuran, kerajaan dan swasta bersama-sama bagi membuat keputusan bagi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Di sini jelas dapat kita bezakan bila kita buat perbandingan. Bila sebut sistem ekonomi kapitalis, ia ditentukan oleh mekanisme harga. Sosialis dikawal oleh kerajaan dan campuran adalah gabungan di antara kerajaan dan swasta. Jadi kita akan teruskan dengan ciri-ciri bagi ketiga-tiga sistem ekonomi. Kita mulakan dengan sistem ekonomi kapitalis. Dari segi objektif pengeluaran, maknanya adalah memaksimumkan keuntungan. Barang yang dikeluarkan adalah barang swasta ataupun barang yang diperlukan ataupun yang dikeluarkan oleh firma. Manakala bagi sistem ekonomi sosialis, objektifnya adalah memaksimumkan kebajikan masyarakat. Jadi barang yang dikeluarkan adalah barang awam. Dan sistem ekonomi campuran, objektifnya adalah memaksimalkan untung dan juga kebajikan masyarakat. Jadi barang yang akan dikeluarkan adalah barang swasta dan barang awam. Dari segi pemilikan sumber ekonomi, bagi sistem ekonomi kapitalis, terdapat kebebasan memiliki sumber ekonomi atau faktor pengeluaran yang akan digunakan oleh pihak swasta. Manakala bagi sistem ekonomi sosialis, pemilikan sumber ekonomi adalah milik kerajaan. Dan sistem ekonomi campuran, dari segi pemilikan sumber ekonomi, dimiliki oleh kerajaan dan swasta. Dari segi persaingan, sistem ekonomi kapitalis, terdapat persaingan, bebas bersaing untuk memperolehi sumber dan untung maksimum. Manakala sistem ekonomi sosialis, tidak wujud persaingan. Kerajaan tentukan dari segi peruntukan sumber. Dan bagi sistem ekonomi campuran, wujud persaingan, iaitu persaingan yang adil dan sihat. Swasta bebas bersaing tapi dalam kawalan kerajaan. Manakala dari segi agihan pendapatan, sistem ekonomi kapitalis, agihan tidak setara kerana ia bergantung kepada pemilikan sumber. Disebabkan kita tahu dari segi pemilikan sumber bebas, siapa yang memiliki sumber yang banyak, maka dia boleh mendapat pendapatan ataupun keuntungan yang banyak. Dari segi sistem ekonomi sosialis, agihan pendapatan lebih setara kerana ia dikawal atau ditentukan oleh kerajaan. Dan sistem ekonomi campuran dari segi agihan pendapatan juga setara
iaitu bergantung pada pemilikan sumber tetapi masih lagi dikawal oleh kerajaan. Kerajaan boleh membuat sistem pencukaian dan juga subsidi. Dari segi kaedah membuat keputusan, bagi sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh mekanisme harga, sosialis ditentukan oleh perancangan pusat ataupun kerajaan, dan sistem ekonomi campuran, mekanisme harga dan juga kerajaan, dikawal oleh kerajaan. Jadi ini adalah dari segi ciri-ciri bagi ketiga-tiga sistem ekonomi. Kita teruskan dengan bagaimana ketiga-tiga sistem ekonomi tadi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Disebut masalah asas ekonomi, kita dah belajar pada awalnya. Dapat 3, apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. Apa barang yang hendak dikeluarkan, berapa banyak barang hendak dikeluarkan, bagaimana barang hendak dikeluarkan, dan untuk siapa barang dikeluarkan. Okey, bagi sistem ekonomi kapitalis, kita akan tengok ketiga-tiganya secara perbandingan. Bagi sistem ekonomi kapitalis, apa barang yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh mekanisme harga. Manakala bagi sistem ekonomi sosialis, apa barang yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh kerajaan. Dan bagi sistem ekonomi campuran, apa barang yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh mekanisme harga dan kerajaan. Yang kedua, berapa barang yang hendak dikeluarkan? Bagi sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh mekanisme harga, iaitu permintaan dan penawaran. Bagi sistem ekonomi sosialis, berapa ditentukan oleh kerajaan. Manakala bagi sistem ekonomi campuran, berapa banyak ditentukan oleh mekanisme harga dan kerajaan. Bagaimana hendak dikeluarkan? Bagaimana barang hendak dikeluarkan? Bagaimana ini merujuk pada teknik pengeluaran. Kita tahu ada dua, sama ada intensif, buruh ataupun modal. Jadi bagi sistem ekonomi kapitalis, bagaimana barang hendak dikeluarkan ditentukan oleh teknik pengeluaran yang paling cekap. Dan boleh mungkin lebih memilih kepada intensif modal. Bagi sistem ekonomi sosialis, juga akan memilih teknik pengeluaran yang paling cekap tapi yang dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat, mana sekiranya matlamatnya mengurangkan pengangguran, boleh menggunakan intensif buruh. Manakala bagi sistem ekonomi campuran, teknik pengeluaran yang cekap dan juga dalam masa sama bagi memaksimumkan kebajikan. Dan sekiranya kerajaan ingin mengurangkan pengangguran, juga sama macam sosialis, boleh menggunakan teknik pengeluaran menggunakan intensif buruh. Dan yang keempat, dari segi untuk siapa barang yang hendak dikeluarkan, bagi sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh corak agihan pendapatan ataupun kuasa beli pengguna. Itu golongan yang mempunyai pendapatan. Manakala bagi sistem ekonomi sosialis, untuk siapa barang dikeluarkan ditentukan oleh kerajaan, iaitu barang keperluan. Dan bagi ekonomi campuran, juga sama, bila sebut untuk siapa, dia berdasarkan pada corak agihan pendapatan ataupun kuasa beli. Bagi sistem ekonomi campuran, kerajaan akan mengeluarkan barang awam. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kebaikan dan keburukan sistem ekonomi kapitalis. Okey, kita tengok dulu kebaikan. Yang pertama dari segi kegiatan ekonomi yang cekap. Jadi kita tahu dalam sistem ekonomi kapitalis, ia kebanyakan ditentukan oleh mekanisme harga. Jadi mekanisme harga akan menyelaraskan dalam pasaran. Sama ada jika berlaku kelebihan permintaan ataupun kelebihan penawaran. Yang kedua, penggunaan sumber ekonomi secara optimum. Iaitu kita tahu dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku dari segi kebebasan ataupun boleh bersaing.
So, ini akan mendorong dari segi penggunaan sumber ekonomi secara cekap bagi memaksimumkan pendapatan ataupun keuntungan. Yang ketiga, insentif bekerja tinggi. Iaitu pendapatan faktor bergantung pada tingkat kecekapan faktor akan mendorong atau berusaha buruh ataupun firma untuk memaksimumkan pendapatan. Yang keempat, dari segi galakan perkembangan teknologi, di mana kita tahu berlaku persaingan dalam kapitalis, maka pengeluar akan bersaing, pengeluar akan sentiasa memperbarui teknik pengeluaran ataupun membuat inovasi produk-produk baru dengan kualiti yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah galakan perkembangan ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis, bebas dari segi pemilikan harta di sini akan menyebabkan berlakunya peningkatan dalam tabungan dan pelaburan. Seterusnya adalah keburukan ataupun kelemahan sistem ekonomi kapitalis, di mana keadaan ekonomi tidak stabil. Jadi melalui mekanisme harga ni berubah-ubah. Mungkin berlaku kenaikan yang ketara. Jadi boleh berlaku inflasi ataupun juga boleh menyebabkan berlakunya pengangguran yang tinggi. Yang kedua, agihan pendapatan tidak setara. Akan wujud jurang di antara golongan yang kaya dan miskin kerana berlaku persaingan yang tidak adil. Yang ketiga, tiada barang awam dikeluarkan. Di mana kita tahu barang awam memerlukan kos yang tinggi dan tidak menguntungkan swasta atau firma. Kemudian yang keempat, akan wujud monopoli, di mana persaingan tidak sempurna. Jadi penguasaan sumber oleh firma tertentu sahaja. Kemudian yang seterusnya berlakunya externality negatif, iaitu matlamat firma adalah memaksimumkan keuntungan. Jadi berlakulah pengabaian dari segi kos sosial dan boleh berlakunya pencemaran udara dan air. Okey, kita akan teruskan. Berdasarkan kepada kelemahan sistem ekonomi kapitalis tadi, maka kerajaan akan campur tangan dalam ekonomi. Terdapat 5 sebab campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Yang pertama adalah menyediakan barang awam. Tadi kita tengok kelemahan sistem ekonomi kapitalis adalah tiada barang awam. Jadi kerajaan akan menyediakan barang awam. Pihak swasta tidak menyediakan barang awam kerana barang awam tidak tertakluk pada prinsip pengecualian dan penyediaan barang awam biasanya memerlukan kos yang tinggi. Caranya, kerajaan kita tahu mengutip hasil cukai daripada rakyat. Maka kerajaan akan menggunakan hasil cukai tersebut untuk menyediakan barang awam. Yang kedua adalah membaiki agihan pendapatan. Jadi kita tahu berlaku persaingan yang tidak adil dalam pasaran bebas atau kapitalis menyebabkan jurang agihan pendapatan besar antara golongan yang berada atau kaya dengan golongan yang miskin. Caranya, kerajaan akan mewujudkan sistem pencukaian dan juga subsidi. Cukai dikenakan kepada golongan berpendapatan tinggi dan subsidi diberikan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Yang ketiga, mengawal kuasa monopoli. Persaingan yang tidak sempurna dalam pasaran mewujudkan monopoli. Kerajaan boleh mengawal kuasa monopoli dan menggalakkan persaingan yang sihat dalam pasaran. Jadi kerajaan akan mewujudkan undang-undang dengan menghadkan kuasa monopoli ataupun boleh melonggarkan kemasukan firma-firma baru ke dalam suatu industri. Yang keempat, mengawal externality negatif. Mengawal atau mengatasi externality negatif. Aktiviti ekonomi yang bebas akan menimbulkan kesan luaran negatif kepada pihak lain terutamanya alam sekitar. Kesan luaran negatif maksud kesan buruk terutamanya kepada pihak lain iaitu
alam sekitar. Contohnya berlakunya pencemaran. Caranya kerajaan boleh melaksanakan undang-undang dan denda. Contohnya yang berkait dengan alam sekitar. Denda tidak melebihi RM500,000 dan penjara tidak lebih daripada 5 tahun. Okay. Dan yang kelima adalah menstabilkan harga. Jadi kita tahu dalam kapitalis berlakunya turun naik harga yang ketara. Jadi permintaan dan penawaran yang sering berubah-ubah menyebabkan kegiatan ekonomi sentiasa turun naik sehingga menimbulkan masalah ketidakstabilan hingga harga umum. Jadi kerajaan campur tangan mulai menetapkan dasar harga iaitu dasar harga maksimum dan juga dasar harga minimum dengan membuat kawalan harga. Jadi terdapat 5 sebab campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Dan kita akan teruskan dengan sistem ekonomi Islam. Kita akan bincangkan dari segi 3 skop. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam berasaskan tauhid. Yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Okay, yang pertama, kita tengok dulu prinsip ekonomi. Terdapat 4. Yang pertama, hubungan manusia dengan pencipta. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan penguasa. Jadi terdapat peraturan ataupun hukum yang bertujuan untuk menjaga dan menampung kehidupan manusia, itu makhluk, demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, ataupun kita panggil muamalat, di mana prinsip persaudaraan sejagat tanpa mengira keturunan, warna kulit. So, ini akan mewujudkan suasana kehidupan yang lebih harmoni tanpa sebarang bentuk pemerasan, eksploitasi, penindasan ataupun penyelewengan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar, di mana tanggungjawab manusia memelihara alam semula jadi yang merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Jadi manusia boleh menggunakan sumber alam ini untuk membangunkan ekonomi dan pembangunan negara dan tidak boleh disalahgunakan. Dan yang keempat, tanggungjawab manusia sebagai pemegang amanah terhadap sumber ekonomi. Di mana manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi yang akan menjalankan amanah dan berperanan untuk memakmurkan bumi. Kita teruskan dengan ciri-ciri. Dari segi kedudukan ekonomi, sistem ekonomi Islam dari segi kedudukan ekonomi berdasarkan kepada mekanisme harga dan kerajaan berfungsi mengawal aktiviti ekonomi dan melaksanakan hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dari segi objektif pengeluaran, tidak mementingkan keuntungan semata-mata, namun menjaga kebajikan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Matlamat adalah mencapai al-falah, iaitu al-falah ni hayya al-falah, marilah menuju kejayaan, iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Seterusnya dari segi pemilikan sumber, individu sebagai pemegang amanah dan wujud kebebasan pemilikan sumber, tidak boleh memiliki harta dengan cara riba, peras ugut dan makan harta anak yatim. Kemudian dari segi persaingan, wujud persaingan itu bebas, dibenarkan tetapi adil dan saksama, tiada unsur riba, penindasan dan monopoli. Yang seterusnya dari segi agihan pendapatan, itu zakat, itu kadar harta yang dikeluarkan untuk diagihkan kepada yang berhak menerimanya seperti golongan fakir. Jadi sistem zakat ini akan menyebabkan agihan pendapatan lebih adil. Dan yang terakhir dari segi ekonomi tanpa riba,
iaitu untuk mengelakkan penindasan di pasaran, maka riba adalah diharamkan. Dan yang terakhir dari segi penyelesaian masalah asas ekonomi, iaitu apa barang yang hendak dikeluarkan, masih ditentukan oleh mekanisme harga. Tapi barang yang dikeluarkan adalah barang yang berfaedah kepada manusia. Barang yang diharamkan oleh Islam tidak dikeluarkan. Lebih kepada menjaga kebajikan kepada masyarakat. Yang kedua, berapa barang yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh mekanisme harga dan perlu mengelakkan berlakunya pembaziran. Manakala dari segi bagaimana barang hendak dikeluarkan ditentukan oleh teknik pengeluaran yang paling cekap, sama ada intensi buruh ataupun modal, dan dapat mengelakkan berlakunya externality negatif. Maksudnya boleh pilih teknik pengeluaran dan teknik pengeluaran tersebut juga tidak akan menyebabkan berlakunya externality negatif. Kesan lain kepada pihak lain, terutamanya alam sekitar. Dan yang keempat, untuk siapa barang hendak dikeluarkan, berdasarkan kepada agihan pendapatan, iaitu kuasa beli. Jadi golongan yang tidak berkemampuan akan menerima zakat, sedekah dan wakaf. Jadi, itu adalah penerangan berkaitan dengan sistem ekonomi konvensional, kemudian campur tangan kerajaan dan ekonomi, dan juga berkaitan dengan sistem ekonomi Islam. Sekian, terima kasih.